Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rashid bin Abdullah. Nombor kad matrik saya di 202001095863. Hari ini saya akan menyampaikan satu pengucapan awam yang bertajuk pencegahan masalah sosial remaja. Masyarakat Malaysia hari ini cukup terganggu secara fizikal, mental, emosi dan spiritual dengan pelbagai gejala sosial remaja yang berlaku hampir setiap hari. Kehidupan remaja yang penuh dengan pelbagai permasalahan sosial sangat merusikan ibu bapa dan juga pemimpin negara. Banyak cara dan kaedah telah digunakan untuk menarik mereka ini ke arah kebaikan untuk menjadi insan berguna, namun mereka tetap memilih jalan yang salah dan hitam. Kes rogol, ragut, penyalahgunaan dadah, berpeleseran di pusat-pusat beli belah, seks bebas, lumba haram motor, black metal dan seumpamanya, yang mana semua ini semakin berleluasa dari hari ke hari. Mereka seolah-olah suka membuat sesuatu yang negatif yang mendatangkan kemudaratan bukan saja kepada diri sendiri tetapi juga kepada orang lain. Hal ini tidak seharusnya dipandang remeh kerana remaja merupakan satu-satunya tonggak negara dalam menerajui kepimpinan negara sesuai dengan ungkapan Pemuda Harapan Bangsa, pemudi tiang negara. Persoalannya, jika remaja kita musnah akibat kesan keseronokan yang sementara ini, siapakah yang akan terus memperjuangkan masa depan mereka? Justru itu, senario ini mencetuskan kebimbangan kepada semua pihak seperti golongan ibu bapa, guru, masyarakat, negara dan termasuklah Kementerian Kesihatan Malaysia. Oleh itu, sebelum keadaan menjadi semakin teruk, satu pelan menyeluruh berkaitan perancangan program pencegahan masalah sosial remaja perlu dirangka. Siapakah remaja ini? Remaja pada umumnya merujuk kepada anak muda yang berumur antara 10 hingga 18 tahun, di mana pada masa ini mereka mula berkembang menjadi orang dewasa yang mulai matang dan yang pandai berfikir. Pada peringkat ini, golongan remaja mengalami peralihan antara zaman kanak-kanak dan dengan zaman dewasa. Golongan ini sentiasa mempunyai perasaan ingin mencuba akan mengalami pelbagai perubahan yang drastik, termasuklah perubahan fizikal, jasmani, sosial, emosi dan bahasa. Zaman remaja juga boleh disifatkan zaman yang penuh dengan pancaroba, dan seandainya remaja tidak mampu untuk menguruskan hidupnya dengan baik, mereka akan mengalami risiko terkandas dan tercicir dalam perjalanan hidup. Punca kenakalan remaja. Yang pertama adalah kendiri. Remaja hari ini kurang kemampuan untuk menyesuaikan diri kerana tidak berupaya untuk mengawal dan mempertahankan diri. Akibat mereka sukar mengendalikan emosi semasa berhadapan dengan masalah hidup dan tekanan daripada keluarga serta rakan-rakan. Kebanyakan remaja tidak tahu mengendali emosi marah, bahagia, derita atau cinta yang melingkari kehidupan seharian mereka. Yang kedua adalah keluarga. Nilai murni kekeluargaan hari ini juga sudah banyak punah disebabkan ibu bapa sibuk bekerja dan tidak menumpukan perhatian serta kurang memberi kasih sayang terhadap anak-anak. Masalah yang berlaku dalam rumah tangga juga memberi kesan kepada jiwa anak-anak, terutamanya apabila ibu bapa yang bergaduh di hadapan mereka. Anak-anak akan merasakan diri kurang kasih sayang, dan pembesaran yang tidak sihat itu akan membentuk jiwa anak-anak menjadi rapuh dan akan mudah terdedah dengan tarikan sosial negatif luar. Yang ketiga adalah rakan-rakan. Faktor ini telah diketahui ramai sebagai punca utama remaja hari ini terjebak dalam masalah sosial yang negatif. Pengaruh rakan sebaya umpama tarikan magnet yang menjadikan remaja lebih gemar melepak mengikut rentak dan gaya hidup mereka. Jika rakan-rakan itu buruk perangai dan aktif dalam kegiatan jenayah dan masalah sosial, mereka akan mengikutinya kerana remaja hari ini lemah jati diri dan tiada tujuan hidup. Oleh itu, perlulah melaksanakan beberapa program seperti memberi kaunseling, khidmat nasihat sokongan emosi dan membantu remaja dalam pemilihan penyelesaian konflik yang dialami, membuat lawatan ke rumah dan sekolah bagi mendapatkan maklumat-maklumat yang terperinci dan pengesahan berkaitan masalah remaja dari semua sudut seperti sokongan keluarga, rakan-rakan, sekolah dan masyarakat. Seterusnya menjadi platform untuk perjumpaan di antara
remaja yang bermasalah, ibu bapa dan pihak sekolah bagi mencari jalan penyelesaian bersama. Melibatkan diri dalam mana-mana program bersesuaian yang dilaksanakan oleh disiplin-disiplin kesihatan awam seperti kesihatan sekolah, kesihatan keluarga, ibu bapa dan anak, NCD, penyakit tidak berjangkit, pendidikan, kesihatan dan mana-mana disiplin yang bersesuaian. Dan terakhir, memberi ceramah, motivasi dan sesi berdialog dalam forum atau seminar untuk memberi maklumat terkini berkaitan dengan masalah sosial remaja yang semakin kronik. Kesimpulannya, banyak faktor yang menyebabkan gejala sosial dalam kalangan remaja semakin berleluasa. Semua pihak haruslah memainkan peranan masing-masing dalam menangani isu remaja dalam menangani isu remaja ini, termasuklah perkhidmatan terjun sosial, perubatan di kesihatan awam. Semoga program-program yang dilaksanakan dapat membantu memberi kesedaran kepada golongan remaja, ibu bapa dan masyarakat dalam mencegah masalah sosial remaja yang semakin parah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.